Selamat malam, salam sejahtera. Ulasan paling hangat malam ini, Mat Hassan seperti kala sebelum bertanding. Minggu ini terdapat dua orang mat yang menjadi popular dalam kalangan rakyat. Pertama, filem Mat Kilau. Dan yang kedua, berita Mat Hassan yang dipetik Asia Times sebagai berkata Najib Razak perlu ke penjara akibat kesalahannya. Berita Tokmat atau Mat Hassan lebih menggemparkan daripada Mat Kilau. Walaupun filem Mat Kilau telah pun mendapat telah mendapat lebih daripada 53 juta dalam beberapa hari dan telah menjadi mencipta rekod filem tempatan, tetapi isu berita Tokmat ini lebih menggemparkan. Tak? Buat seketika rakyat dihidangkan satu laporan media menampilkan keberanian orang nombor 2 UMNO melawan kleptokrasi. Tetapi selepas berita itu keluar, Mat Hassan menafikan kenyataan tersebut. Dia mendakwa ulasannya diambil oleh Asia Times di luar konteks. Kemudiannya, seperti biasa, berduyun-duyun pemimpin UMNO cuba mempertahan timbalan presiden mereka. Puad Zarkasi, bekas kepala Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa dan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO berkata, Asia Times cuba spin temu bual Mat Hassan bagi menimbulkan cerita panas bodoh. Demi menjaga integriti, Nico Chan dan Nail Bowie, dua orang wartawan Asia Times yang menemu bual Mat Hassan, mendedahkan rakaman penuh temu bual di media sosial. Wow, ini betul-betul mereka mungkin rasa malu dengan kecaman itu, dianggap sebagai menimbulkan cerita panas bodoh. Akhirnya dua wartawan ini mau menjaga integriti mereka dengan beraninya, seperti yang dikatakan oleh Nick Chan. Beliau tidak jarang membuat seperti itu, dan kali ini dia menaik turun semua rakaman penuh temu bual tersebut, dan saya rasa ramai sudah mendengar rakaman temu bual tersebut. Nampaknya Asia Times bukan coba buat cerita bodoh. Bak kata pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Tapi dalam politik ia boleh jadi sebaliknya. Walaupun terlajak kata berapa banyak sekalipun, ada 1000 langkah lagi untuk Mat Hassan menafikan kenyataan berkenan. Bagaimana pula kalau Mat Hassan tidak buat pusingan you dan kekal dengan pandangan bahawa Najib perlu masuk penjara? Apakah Mat Hassan akan hilang segala-galanya? Apakah UMNO terus tumbang? Jika Mat Hassan konsisten dengan kenyataannya seperti disiarkan Asia Times, sekurang-kurangnya akan adalah pemimpin UMNO kelihatan masih mementingkan prinsip dan integriti. Mungkin lebih layak menjadi Perdana Menteri berbanding Ismail Sabri Yaakob. Sudah pasti sebahagian daripada walod UMNO dan penyokong tegar Najib akan mengutuk Mat Hassan. Namun di sana masih ada sebahagian besar rakyat akan memberi perhatian dan sokongan kepada Mat Hassan. Mengapa berpaut pada Najib? Dalam kata lain, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu boleh memenangi hati Malaysia jika tekal dengan pandangannya bahawa Najib memang perlu ke penjara atas kesalahan yang dilakukannya kepada negara dan bangsa. Menampilkan Mat Hassan mengetuai UMNO dan BN sudah pasti memberi saingan hebat kepada pihak lawan pada PRU akan datang. Kejayaan Mat Hassan menjadi pengarah pilihan raya memenangkan BN dalam 2 pilihan raya negeri cukup membuktikan dia punyai kelebihan tersendiri.
Dari sudut yang berbeza, Mat Hassan tahu Najib bukan faktor utama BN memenangi 2 PRN berkenan. Faktanya, peratusan undi dimenangi BN dalam PRN Melaka dan Johor sama dengan apa yang mereka dapat pada PRU ke-14. Peratusan keluar mengundi rendah dan perpecahan pembangkang merupakan faktor utama BN kembali menjadi kerajaan dengan majoriti besar. Jadi, mengapa UMNO masih berpaut pada Najib? Bukankah UMNO sepatutnya menjauhi Najib dan isu skandal 1MDB untuk memasuki PRU ke-15? Kalau mengikut sejarah, orang nomor 2 UMNO antara yang paling kontroversi dan selalunya melawan presiden. Riwayat timbalan presiden jelas rebel, itu hampir sama, yaitu ditendang keluar dari saf kepimpinan parti atau dipecat. Ia pernah berlaku ke atas Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Timbalan Presiden UMNO yang berjaya menjadi presiden dan Perdana Menteri lebih sejak sedekad lalu hanyalah Najib. Itu pun dia terpaksa menggunakan langkah politik untuk menyingkirkan Abdullah Ahmad Badawi terlebih dahulu. Berdasarkan situasi hari ini, Najib bukan lagi Presiden UMNO. Ahmad Zahid Hamidi pula hanyalah presiden yang berselindung di sebalik Najib dan mempunyai rekod yang terlampau buruk untuk parti. Pembangkang masih berangan-angan. Jadi, mengapa Mat Hassan masih takut dengan Najib dan Ahmad Zahid? Justru kini Mat Hassan terus memilih untuk bersama kleptokrasi berbanding sebaliknya. Dia sanggup memilih Najib berbanding sebahagian rakyat Malaysia yang akan menyokong pemimpin berintegriti dalam UMNO. Ketakutan Mat Hassan kepada Najib dan Ahmad Zahid menampakkan niat terselindung Najib yang ingin kembali menjadi Perdana Menteri pada selepas PRU 15. Lebih daripada itu, ia memberi bayangan bahawa UMNO BN sebenarnya enggan berubah. Mat Hassan nampaknya sudah kalah sebelum bertarung. Jika orang nomor 2 UMNO pun masih lagi takut dengan bayang-bayang kleptokrasi dan Najib, dakwaan yang mengatakan UMNO boleh diubah tentunya retorik semata-mata. Pada masa perlu disedari bahawa ketika UMNO dilanda ribut, pembangkang pula masih canggung dalam melangkah. Ketika sebahagiannya sudah mula berkempen, sesetengah yang lain masih berangan-angan. Inilah dilema yang akhirnya membuatkan rakyat kian muak mengundi. Isu Mat Hassan dan Asia Times itu hanya menguatkan lagi hujah Kem Ismail Sabri Yaakob agar pemilihan UMNO mesti diadakan segera. Lebih lama Mat Hassan membiarkan isu berlarutan, Najib berlarutan, semakin kuat Kem Ismail Sabri mahu menguasai UMNO dan mungkin boleh mengambil alih pucuk pimpinan parti itu sepenuhnya. Nyawa politik Mat Hassan sebagai timbalan Presiden UMNO bertambah genting jika Ismail Sabri dapat mengumpulkan kekuatan lebih besar untuk menghadapi pemilihan. Kecuali Mat Hassan memilih untuk bekerjasama dengan Kem Ismail Sabri. Persoalannya sekarang, adakah Mat Hassan dan kluster mahkamah bersedia sekiranya pindaan perlembagaan UMNO berkenan pemilihan parti ditangguhkan 6 bulan selepas PRU ditolak Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS? Ulasan ditulis oleh Fakrul Razi Rashid, penyelaras penyelidik Pusat Penyelidikan untuk Kemajuan Masyarakat REFSA, dipetik dari Malaysia Kini. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.